Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 Mac 2023 bersama saya Pia Enadia. Putra menafikan laporan media yang mendakwa parti itu akan menyertai atau berpakat dengan PN. Sebelum ini, sebuah laporan mendakwa ada perbincangan antara Putra dan PN ke arah perpaduan sebagai permulaan kebangkitan Melayu pada PRU 16. Memetik portal FMT, Setiausaha Agung Putra Rosdi Idris berkata, laporan yang memetik sumber itu amat tidak tepat dan tidak mencerminkan keputusan Dewan Tertinggi Parti. Rosdi berkata penyertaan atau pakatan bersama PN adalah tidak berbangkit pada masa ini. Rosdi dalam penafiannya memaklumkan bahawa isu penukaran nama Putra kepada GTA tidak pernah disentuh dalam mesyuarat Dewan Tertinggi Parti setakat ini. Rosdi memaklumkan segala keputusan hanya akan diketahui selepas persidangan agung tahunan Putra yang dijangka berlangsung pada 7 Mei. Terdahulu utusan Malaysia yang memetik sumber GTA berkata, Putra akan bertukar nama kepada GTA dan melantik Dr. Mahathir Mohamad sebagai Presiden. Menurut sumber itu lagi, Presiden PAS Abdul Hadi Awang telah mengadakan pertemuan tertutup bersama Dr. Mahathir dan berbincang ke arah perpaduan antara GTA dan PN sebagai satu permulaan kebangkitan Melayu berkuasa pada PRU 16. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan bahawa masalah bekalan air perkara wajib diselesaikan sekiranya UMNO menang pada PRN di Kelantan. Presiden UMNO itu berkata masalah air di Kelantan adalah janji UMNO yang akan diselesaikan. Zahid merayu supaya pengundi Kelantan memberi peluang kepada UMNO untuk 5 tahun sahaja untuk membuktikan UMNO mampu memberikan bekalan air yang bersih kepada rakyat. Sementara itu Zahid berkata, pihak tertentu tidak boleh menyalahkan Allah dalam isu air keruh, sebaliknya sebagai pemimpin perlu berusaha memberi air bersih kepada rakyat. Sebagai rekod, umum mengetahui masalah perbekalan air terawat di Kelantan begitu sinonim dan berlarutan sejak sekian lama, seolah-olah tiada penghujung. Masalah kualiti air sentiasa menjadi buah mulut rakyat Kelantan sehingga air karat menjadi modal untuk mengkritik kerajaan negeri ataupun parti yang mewakili Kelantan iaitu PAS. Punca masalah ini biasanya diberi alasan bahawa paip yang digunakan oleh Air Kelantan Sdn Bhd selaku operator induk untuk menyalurkan air ke premis-premis pengguna merupakan paip lama. Pada penghujung 2021, Timbalan Menteri Besar Kelantan Muhammad Amar Abdullah dilaporkan berkata, kerajaan negeri akan membina sebuah takungan besar yang dijangka dapat menyelesaikan isu perbekalan sumber keperluan asas rakyat itu. Bekas Menteri Alam Sekitar dan Air Tuan Ibrahim Tuan Man sebelum ini juga memperkatakan mengenai projek takungan air pinggiran sungai yang menelan belanja 1.3 bilion ringgit. Namun sehingga hari ini, masalah air di Kelantan masih belum diselesaikan sepenuhnya. Berita seterusnya, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyatakan keraguannya sekiranya Hamzah Zainuddin sanggup mengambil risiko untuk dipenjarakan demi mendedahkan fail-fail yang didakwa disimpan sejak menjadi Menteri Dalam Negeri. Rafizi berkata dia melihat dakwaan Hamzah tidak lebih sekadar retorik kerana mempertaruhkan diri sendiri sekiranya memilih untuk mendedahkan fail berkenaan. Rafizi diminta mengulas mengenai pendedahan Hamzah bahawa pemimpin bersatu itu memiliki banyak fail berkaitan pemimpin kerajaan semasa menjadi menteri. Ahli Parlimen PH bagaimanapun berkata, Hamzah mungkin melakukan kesalahan undang-undang jika menyimpan sebarang dokumen sensitif. Mereka turut menggesa menyiasat Hamzah kerana bersubahat dalam melindungi ahli politik tertentu dalam kerajaan. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim yang juga seorang peguam berkata, kenyataan Hamzah itu bertentangan dengan Akta Rahsia Rasmi OSA 1972 dan Sumpah Rahsia. Sementara itu, Ahli Parlimen Kepung Lim Lip Ing membangkitkan isu bahawa Hamzah mungkin melakukan kesalahan jenayah jika menyimpan fail yang diletakkan di bawah OSA. Dalam pada itu, Rafizi berkata, perbankan perlu mempertimbangkan apakah pendedahan tersebut akan melibatkan kepentingan orang ramai sebelum mereka mahu berbuat demikian.
Lim Guang Eng hari ini menghantar surat tuntutan memohon permohonan maaf daripada Muhyiddin Yassin. Ia berhubung dakwaan Guang Eng selaku bekas Menteri Kewangan ketika itu telah membatalkan status pengecualian cukai untuk Yayasan Al-Bukhari. Peguam Guang Eng, Guak Ngek Siong mengesahkan bahawa surat tuntutan itu telah dikeluarkan bagi menuntut Muhyiddin menarik balik tuduhannya dan membuat permohonan maaf secara terbuka dalam tempoh 7 hari. Menurut salinan surat tuntutan yang dilihat oleh Malaysia kini, ia telah diakui dan ditandatangani sebagai diterima oleh pihak Muhyiddin. Menerusi surat tuntutan yang turut dimuat naik ke akaun Facebook, Guang Eng menuntut Muhyiddin memohon maaf berhubung 3 kenyataan yang didakwa berunsur fitnah. Guang Eng mendakwa 3 kenyataan tersebut berunsur fitnah dan antara lain membayangkan bahawa dia telah menyalahgunakan kuasanya ketika itu. Guang Eng menafikan dakwaan itu sebagai berniat jahat yang bermotifkan politik untuk burukkan imejnya dengan menggambarkan dirinya antara lain sebagai rasis dan anti-Islam. Selain kata dua dalam 7 hari, Guang Eng juga memohon jaminan bahawa Muhyiddin tidak akan mengulangi dakwaan berkenaan lagi. Guang Eng juga mempelawa Muhyiddin untuk mencadangkan sejumlah pempasan yang akan dibayar kepadanya. Kata Guang Eng, sekiranya tiada jawapan yang memuaskan diterima dalam tempoh 7 hari, maka peguamnya akan memfahamkan tindakan undang-undang di mahkamah. Kita ke berita seterusnya. Lawyers for Liberty LFL mengecam Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas dakwaan Muhyiddin melakukan fitnah jenayah yang merupakan kesalahan yang membawa hukuman penjara. Pengarah LFL Zaid Malik berkata tindakan itu memberi kesan kepada amalan menyuarakan kritikan yang sah terhadap kerajaan. Zaid dalam satu kenyataan berkata, Anwar sepatutnya menggunakan mahkamah sivil untuk membersihkan namanya daripada dakwaan Muhyiddin. Menurut Zaid, laporan polis yang dibuat Setiausaha Politik Perdana Menteri sebagai mengejutkan dan tidak demokratik. Tambahnya, laporan polis itu tidak boleh dibuat tanpa kebenaran Anwar. Pada Isnin lalu, Muhammad Kamil Abdul Munim, Setiausaha Politik Anwar di Kementerian Kewangan, membuat laporan polis terhadap Muhyiddin atas dakwaan membuat kenyataan fitnah terhadap Anwar. Laporan itu berkaitan dakwaan Muhyiddin bahawa dia menjadi mangsa pendakwaan politik dan salah guna kuasa kerajaan berkaitan pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram terhadapnya. Menurut Zaid, tindakan Perdana Menteri atau mana-mana menteri menggunakan jentera kerajaan untuk menghalang sebarang kritikan yang mewujudkan persepsi negatif seperti yang disebut Muhammad Kamil adalah zalim, tidak mengikut undang-undang dan bertentangan dengan perlembagaan. Tambah Zaid lagi, jika Perdana Menteri atau mana-mana pihak dalam kerajaan merasakan dirinya difitnah, jalan yang betul adalah membawanya ke mahkamah. Sementara itu, Anwar dituduh membuat kenyataan mengelirukan di Dewan Rakyat mengenai ketirisan 10 bilion ringgit dalam pelaksanaan subsidi diesel. Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Rosul Wahid berkata angka yang diberikan Menteri Kewangan itu bercanggah dengan angka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup. Itu bahawa Dewan ini akan merujuk YBAB Tambun Kejahatan Kuasa Hak dan Kebebasan mengikut perkara 3612. Baik. Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat atas sebab ucapan beliau dalam pembentangan belanjawan 2023 pada 24 Februari 2023 yang lalu, Jumaat, mengandungi kenyataan yang mengilukan Dewan dan boleh disifatkan sebagai menghina majlis. Pada sesi pertengahan tersebut, Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan ada menyatakan wujudnya ketirisan subsidi diesel sebanyak 10 bilion. 10 bilion setahun diselewengkan. Dan kenyataan tersebut sebenarnya mengelirukan Dewan kerana mengikut rekod KPDN kos sara hidup bagi tempoh 2018 sehingga 2022 cuma subsidi ini berjaya ditumpaskan ataupun nilai rampasan sebanyak 18.7 juta sahaja. Yang keduanya, jawapan yang diberi oleh Menteri KPDN mengatakan bahawa sekarang baru nak ditubuhkan task force untuk nak menilai 10 bilion tersebut. Jadi ini bercanggah. Yang ketiga, jawapan yang diberi oleh Menteri juga selepas pada ucapan Menteri Kewangan, keesokannya Menteri KPDN mengatakan bahawa dia baru nak kumpul data. Jadi ini menunjukkan ada berlaku pencanggahan data yang dibuat oleh
Tambun dengan apa yang diterangkan Dewan ini oleh Menteri. Sebab itu saya memohon Dewan Yang Mulia ini untuk merujuk kes ini di bawah hak dan kebebasan, Jadualkuasa Hak dan Kebebasan. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Ramli Muhammad Noor yang mempengerusikan persidangan itu berkata, sebarang keputusan yang dibuat olehnya dan timbalannya Alice Lau perlu selaras dengan keputusan Speaker Johari Abdul. Justeru Ramli menasihatkan Rasul supaya membangkitkan perkara itu apabila Johari mempengerusikan persidangan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.